Okey, persamaan dia. Baik. Persamaan dalam sebutan. Kita lihat penyebaran bahasa Melayu sangat meluas. Jadi kedatangan pengaruh luar telah memperkayakan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. So pada hari ini bahasa Melayu mempunyai pengaruh bahasa luar. Contohnya kalau nagara, okey, nagara, raja dan putera ni macam nama Idris kan. Idris Putra kan. Nama-nama ini sebenarnya asalnya daripada Sanskrit, iaitu bahasa yang diamalkan di negara India. Tapi bahasa India yang lama lah, bahasa Sanskrit ni bahasa lama tau. Dan maksud nagara tu apa? Nagara tu negara. Dalam bahasa Melayu. Raja tu maknanya apa? Raja. Dan juga putera tu maknanya putera. Dalam bahasa Melayu moden. Apa itu putera? Putera tu anak raja lah kan? Putera tu anak raja lelaki. Kalau perempuan? Puteri. Puteri. Kalau perempuan, puteri. Jadi itu semua diambil daripada bahasa Sanskrit. Maknanya bahasa Melayu ini, dia bukan tiru tapi dia ambil bahasa Sanskrit ini, perkataan-perkataan dia menjadi bahasa Melayu. Macam tu. Baik, bahasa Arab dah. Arab pun ada. Arab kita banyak tahu. Iaitu contohnya kita tengok solat. Solat tu sebenarnya menjadi solat. Sembahyang lah. Ustaz. Menjadi ustaz. Dan akal. Akal jadi akal. Kita ada tahu satu perkataan Arab. Kita baca akal lah. Perkataan tu maut. Dan kita perasan dan bahawa orang Melayu pun ada perkataan maut. Jadi betul. Sekali. Betul. Memang betul. Memang banyak bahasa Melayu juga mengambil bahasa Arab. Itu memang betul. Dan juga bahasa Portugis pun ada. Portugis dulu, sebab Portugis pernah menjajah Melaka. Jadi, bahasanya iaitu camisa. Camisa tu apa? Baju kemeja. Camisa, kemeja. Verada. Dia bukan sebut veranda, tapi verada. Verada lama-lama jadi beranda. Beranda. Beranda tu apa? Balcony. Beranda tu balcony rumah kamu. Balcony rumah yang kamu boleh keluar daripada tingkap dan tengok keluar kan. Itu dipanggil beranda. Aja langsung. Kemudian janela. Janela itu jendela. Apa itu jendela? Jendela itu siapa tak tahu? Cikgu tulis kat sini Jendela itu sebenarnya adalah tingkap. Jendela itu tingkap. Jadi itu jendela. Sudah Ustaz Rafi lah, Dr. Rafi lah pula. Daripada Belanda. Kita tengok Belanda ni sekarang ni negara apa? Netherlands. Ya betul. Belanda ialah Netherlands ataupun negara Holland. Dia kata apa? Laji. Nampak tak? Laji jadi apa? Laci. Laci apa? Laci almari kan? Laci meja atau laci. Kemudian balkon. Balkon tu sebenarnya menjadi balkoni. Merujuk kepada samalah. Balkoni itu macam beranda lah juga. Kemudian bahasa Inggeris, hospital. Hospital menjadi hospital juga. Klinik menjadi klinik juga. Kemudian doktor menjadi doktor juga. Diambil daripada bahasa Inggeris. Kemudian daripada bahasa Cina. Cawan tu bahasa Cina sebenarnya. Cawan tu bahasa Cina. Untuk cawan dan juga buah laici. Untuk laici Laici sedap. Ya memang laici sedap. Tak pernah lagi cawan yang sedap. Nasib baik kau tak cakap cawan sedap. Kan? Good job. Good job. Dalam bahasa Tamil, tahu Tamil? Tamil ialah bahasa
okey, orang-orang India. Dan Tamil, dalam bahasa Tamil dia kapal. Kapal. So jadi kapal. Jadi kapal. Dan ayah. Ayah. Jadi ayah. Ayah. Ya, jadi ayah. Kan, Din. Ayah. Ya, betul. Tahu kan? Ya, betul. Jadi kalau kamu boleh cakap Tamil ke, boleh cakap Cina, boleh cakap Inggeris, lagi banyak bahasa lagi bagus. Lagi bagus. Jadi secara umumnya bahasa Melayu memang sangat terkenal dan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan digunakan secara meluas di serata dunia. Okey. Tapi selalunya kita ni bila kita di rumah, okey, saya kat rumah kat sini selalu menggunakan bahasa Melayu. Okey, ramai. Tapi ada juga yang gunakan bahasa Inggeris kat rumah kan? Kan? Well, you know, macam mungkin macam Zalia ke kan? Zalia, are you using English or BM in at home? Both of it lah. Both. Saya guna. Yes, betul. So, kebanyakan Melayu. Kebanyakan Melayu ya. Cikgu guna 3 bahasa tau. Including Java. Java. What is Java? Dia macam ni, Ara nang kene nang kono nang ne nandi. Ajengware wai wai. Korea. Ajebocai ki wai. Faham tak? It sound bunyi macam Jepun. Dia Jepun juga, tapi Jepun belah barat. Tahu lah Jepun. Okey. Bahasa apa je yang cikgu pakai? Itu dipanggil bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Okey, sekejap. Kita break sekejap sebab cikgu terdengar laungan azan. Azan asar sekejap 2 minit sekejap. Okey. Baik. Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting, maknanya kegunaan yang penting dalam membangunkan negara. Okey, selain menjadi bahasa rasmi dan bahasa perpaduan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pendidikan, bahasa pentadbiran, kemudian perundangan, ekonomi, perhubungan serta bahasa persuratan. So hingga kini bahasa Melayu menjadi sebagai bahasa pengantar terus digunakan dalam bidang tersebut, menjadi salah satu warisan kebangsaan negara. Kita tengok ini ada peranan bahasa Melayu. Okey, peranan bahasa Melayu pertama, bahasa rasmi negara kita. Negara kita guna bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Yang kedua, sebagai bahasa perpaduan. Nak bersatu padu, kita kena ada bahasa yang sama, perpaduan. Yang ketiga, bahasa untuk pendidikan, bahasa yang digunakan dalam pelajaran. Okey, yang keempat, bahasa pentadbiran, bahasa yang digunakan semasa yang digunakan oleh kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam untuk pentadbiran negara. Kemudian bahasa Melayu digunakan dalam mahkamah, bahasa perundangan. Bahasa Melayu juga digunakan dalam perdagangan, iaitu bahasa ekonomi. Okey, dan juga bahasa perhubungan untuk berhubung antara satu sama lain. Serta juga bahasa persuratan, iaitu bahasa untuk penulisan novel, buku teks dan sebagainya. So inilah dia peranan bahasa Melayu. Jadi sebagai contoh, kita lihat peranan pada bahasa Melayu pada masa dahulu dan pada masa kini. Kita tengok. Pada zaman dahulu, bahasa pentadbiran dulu ya. Kita tengok bahasa pentadbiran dahulu. Bahasa Melayu digunakan dalam sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Digunakan dalam sistem pentadbiran. Kini, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dan digunakan dalam urusan pentadbiran kerajaan. Maknanya, kalau kamu tahu dulu, bahasa Melayu digunakan di Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang ni kalau kamu pergi Putrajaya, Putrajaya ialah pusat pentadbiran, betul?
Putrajaya. Jadi di Putrajaya juga digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran. Dan kemudian yang kedua, bahasa pendidikan. Ini dia. Okey, dahulu bahasa Melayu merupakan bahasa akademik bagi menyampaikan sesuatu ilmu. Bahasa akademik ini bahasa pembelajaran lah. Golongan-golongan ulama menyampaikan ilmu agama kepada raja-raja Melayu di istana dengan menggunakan bahasa Melayu. Sekarang ni bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar. Maknanya bahasa yang digunakan dalam kelas bagi menyampaikan ilmu dan maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta institusi pengajian tinggi. So itu bahasa pendidikan. Okey. Baik. Bahasa perundangan. Okey, bahasa perundangan dahulu bahasa Melayu digunakan dalam bahasa Melayu dulu digunakan dalam hukum kanun Melaka yang merupakan panduan undang-undang dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan pada zaman Kesultanan Melaka. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam sistem perundangan negara. Bahasa paling penting tu. Bahasa perundangan. Okey. Dan juga kita lihat bahasa ekonomi. Dahulu bahasa Melayu sebagai lingua franca, iaitu bahasa untuk pertuturan. Bahasa utama pertuturan yang memudahkan urusan jual beli di pelabuhan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam urusan jual beli di negara kita. Yalah, kalau kamu nak berniaga, mestilah kamu guna bahasa Melayu kan? Yang ini berapa cik? Yang ini sebungkus RM3. Itu semua dalam bahasa Melayu. Kamu takkan kata, well, this is sebungkus adalah $3. Tak. RM RM3. Sorry. This one RM3, not $3. Macam dia. Sorry, the number you have dialed cannot be reached at the moment. Lain macam je ayat tu. Baik. So, jadi itulah dia. Bahasa ekonomi dan bahasa perhubungan. Dahulu bahasa Melayu digunakan dalam perhubungan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan luar. Contohnya surat Sultan Kelantan kepada Wright William Duff. Dia bagi dalam bahasa Melayu. Sultan bagi dalam bahasa Melayu. So Wright William Duff faham ke? Faham tak faham, dia kena faham. So dia kena cari translator untuk bacakan Sultan tu. Surat Sultan tu. Pandai-pandailah cari orang yang boleh membaca bahasa Melayu pada waktu itu. Maknanya apa? Dulu British kena hormati bahasa kita. Diorang kena belajar bahasa Melayu dulu. Bukan kita kena belajar bahasa Inggeris. Diorang kena belajar bahasa Melayu. Tu dulu. Jadi kini bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antara masyarakat dan serantau. Macam sekarang ni lah. Bahasa perhubungan dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan. Di mana banyak hasil karya-karya agung menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan. Seperti apa? Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, kemudian juga Sulalatus Salatin. Itu semua menggunakan bahasa Melayu. So sekarang ni bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan yang diiktiraf dunia melalui hasil-hasil karyawan negara. So itulah bahasa persuratan. So kamu kena ingat bahasa Melayu kita adalah bahasa rasmi. Jadi, so bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi merupakan, kalau kita lihat di sini, Undang-Undang 99 Perak, betul. Baik, ada yang tanya, gunakan dolar tanpa RM. Oh ya ke? Karyawan tu apa? Karyawan tu ialah orang-orang yang menghasilkan novel. Menghasilkan buku. Karyawan negara ni maksudnya orang yang menulis buku, orang yang menulis novel,
orang yang menulis buku teks, orang yang menulis semua yang berkaitan dengan penulisan itu dipanggil karyawan. Serantau. Okey, serantau ini maksudnya bahasa perhubungan antara masyarakat dan serantau. Serantau tu maknanya satu kawasan yang sama, iaitu Asia Tenggara. Kita ni berada di rantau Asia Tenggara. Jadi kita dipanggil serantau, bahasa serantau. Bahasa yang digunakan oleh semua orang di rantau Asia Tenggara. Okey. Jadi itulah dia berkaitan dengan kepentingan bahasa-bahasa yang ada bahasa Melayu yang penting di negara kita. Okey. Baik. Since kita ni nak tanya dululah kamu semua ni. Okey, adakah kamu semua faham tak apa itu rantau Asia Tenggara? Faham tak? Faham. Rantau Asia Tenggara terdiri daripada negara-negara apa ya? Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and many more. And many more Mana ada negara many more? Okey. Negara chips more pun tak ada. Kan? Apalah. Apa many more pula? So many more tu macam negara dan negara lain-lain lah. Negara lain-lain lah. Okey. South Korea jauh sangat tu, Syafin. Okey. South Korea tu ini dia. Okey. Philippines. Sekarang cikgu bawa Okey, inilah dia. Singapore. Okey, rantau Asia Tenggara. Korang tengok betul-betul. Inilah dia rantau Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara tu daripada mana cikgu? Okey, ini dia. Rantau Asia Tenggara. Bersama mana Asia Tenggara? Dia daripada sini, Myanmar ni. Okey, sampailah ke bawah. Okey, sampailah kepada Papua New Guinea, naik ke atas, pergi ke Philippines, okey, dan terus ke Vietnam, Laos dan juga Myanmar. So inilah dia rantau Asia Tenggara. Ini Asia Tenggara. Besar. So apakah negara yang terdapat di sini? Iaitu kita ada Myanmar kat atas tu kiri. Myanmar. Bukan menyamar. Bukan menyamar. Menyamar tu lain. Myanmar. Myanmar tu menyamar. Myanmar ke Myanmar? Okey. Myanmar. Myanmar. Kemudian kita ada Laos. Kemudian kita ada Thailand. Kita ada Cambodia. Kita ada Vietnam. Dan di bawah tu kita ada apa lagi? Malaysia. Kemudian bawah ni ada Singapura. Dan yang besar ni ini adalah Indonesia. Negara terbesar di Asia Tenggara. Kemudian ada Brunei dan di sebelah atas ini Filipina. So ini semua adalah rantau Asia Tenggara. Dan semua ni dulu diorang gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama pertuturan. Besar Asia Tenggara ni. Memang besar Asia Tenggara. Termasuk juga di Myanmar dan juga termasuk juga di Laos, Vietnam, Filipina dan juga termasuk di Indonesia. Indonesia paling banyak paling ramai Indonesia. Penduduk paling ramai adalah penduduk di Indonesia. Iaitu Tagalog ke bukan katalog. Bukan katalog Alia. Tagalog. Tagalog. T-A-G-A-L-O-G. Tagalog. Okay. Jangan Zufar. Kalau kamu gunakan bahasa Filipina dalam kelas ni takut mencarut bunyi dia. Jangan sebutlah. Jangan sebut. Takut mencarut dia bunyi dia. Okey, baik. Tak baik. Jadi itu paling penting dan kita berada di tengah-tengah. Okey, Asia Tenggara. Jadi inilah di rantau Asia Tenggara dan apa keistimewaan rantau Asia Tenggara? Rantau inilah menjadi tumpuan antara negara China di atas ni, Hong Kong semua ni, China ni. Kalau dia nak berlayar, okey, bawa barang, dia naik kapal, dia akan turun ke bawah tu. Okey, dia akan turun dan dia akan sampai ke dia mesti lalu ni. So dia mesti lalu Malaysia.
Jadi Malaysia ni sangat strategik. Dan dia akan berniaga sampai ke mana? Sampai ke India. Jadi oleh sebab itu di tengah-tengah jalannya ada Malaysia. So sebab itu Malaysia akan menjadi tumpuan laluan pedagang Cina dan pedagang India. Sebab kita di tengah-tengah. Okey, kita di tengah-tengah. Baik. Okey, jadi inilah dia Malaysia. Dan pada minggu ini cikgu tahu ramai yang pergi bercuti. Okey. Nak tak kamu okey, ada ramai pula tak pergi. Zalia tak pergi mana-mana Zalia tak pergi bercuti. Afrina Batrisha tak pergi. Pergi Melaka. Melaka lagi. Mat Limau. Pergi mana Mat Limau? Pergi mana bercuti? Idris pergi mana Idris? Oh, nak pergi Port Dickson. Port Dickson. Tak Idris jangan. tak pergi mana? Kamu dah banyak berjalan dah. Kan? Naik kuda lah. Naik macam-macam lagi dah. Zulfan nak pergi mana Zulfan? Yang cikgu esok pergi Kuala Pilah. Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey. Swiss Garden. Swiss Garden. Swiss Garden kat mana? Swiss Garden tu hotel. Dekat mana? KL ke? Dekat PD ke? Dekat Cameron ke? Dekat Kuantan. 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 Aaron, Akif nak pergi mana? Cuti ni? Tak pergi mana? Syafin pergi mana Syafin? Hong Kong tu China ke? Hong Kong tu sekarang ni China lah. Sekarang ni China, betul. Alia Nadra pergi mana? Danish? Tak pergi mana? Aidan Iman? Abang cakap pergi Kuantan. Cikgu tanya. Apa? Taiwan tu Cina ke tak? Taiwan tu sebenarnya dia isytiharkan diri dia adalah negara asal, negara sendiri. Tetapi China kata Taiwan tu dia punya. Betul lah sebab Ya. Cina je kata Taiwan tu sebenarnya. Ya, betul. Okey, so since ramai juga yang tak pergi bercuti